murid. Jadi pada hari ini kita akan belajar satu lagi unit 7 pecahan, iaitu lanjutan daripada pembelajaran kita yang lepas. Jadi pada pagi ini kita akan belajar 7.4, iaitu konsep daripada dalam pecahan. Okey, standard pembelajaran kita adalah menentukan nilai bagi pecahan wajar dan nombor bercampur daripada suatu kuantiti. Dan tahap penguasaan adalah 5, iaitu menyelesaikan masalah harian yang rutin melibatkan pecahan dengan menggunakan pelbagai strategi. Baik, ini adalah contoh soalan kita yang kita akan bincangkan nanti ya. Saya besarkan sikit. Baik, soalan pertama ini adalah soalan pertama. Terdapat 665 orang pekerja di sebuah kilang. 3/7 daripada mereka adalah pekerja lelaki dan yang selebihnya adalah pekerja perempuan. Berapakah bilangan pekerja perempuan di kilang itu? Okey, ini yang soalan yang pertama. Baik, kita akan lihat soalan ini. Saya bacakan lagi. Konsep daripada dalam pecahan. Okey, selesaikan masalah. Ini penyelesaian masalah. Terdapat 665 orang pekerja di sebuah kilang. 3/7 daripada mereka adalah pekerja lelaki dan yang selebihnya adalah pekerja perempuan. Berapakah bilangan pekerja perempuan di kilang itu? Okey, kita lihat di sini pekerja perempuan. Berapakah pekerja perempuan? Okey, kita lihat di sini. Kata kunci yang kita nak cari ialah bilangan pekerja perempuan di kilang itu. Ini. Okey. Ini yang kita nak cari. Jadi maklumat yang kita jumpa adalah 665 orang pekerja di kilang itu. 3/7 daripada mereka adalah pekerja lelaki. Jadi dia nak berapa pekerja perempuan. Okey. Baik. Caranya kita menggunakan kalau macam biasa kita gunakan model Polya. Okey, model Polya seperti yang kita tahu dia ada pertama apa yang diberi. Okey, apa yang diberi di dalam soalan ini. Kita tengok kita ada pertama 665 orang pekerja semuanya. Pekerja ya di sini. Jadi 3/7 daripada pekerja adalah lelaki. Daripada pekerja maksudnya kita kena lihat kerja di atas, iaitu 665 orang adalah lelaki ya. Jadi selebihnya, berapakah bilangan pekerja perempuan? Selebihnya adalah pekerja perempuan. Jadi apa yang nak dicari di sini? Okey, kita lihat di sini. Kedua, apa kita perlu ialah kita lihat yang kedua, kita perlu dicari. Apa yang dicari? Okey. Apa yang kita perlu cari iaitu bilangan pekerja perempuan. Okey. Ini yang kita kena cari. Jadi kalau konsep daripada kita lihat di sini, operasi dia ialah darab. Okey. Iaitu darab. Gini. Okey, ini konsep iaitu daripada. Kalau penyelesaian masalah inilah. Okey. Baik, kita lihat di sini semula. Okey, kita selesaikan langkah ini. Kita dah cari operasi dia. Okey, ini kita cari dan terakhir kita selesaikan. Okey, selesaikan. Kita lihat di sini, kalau ikut pecahan 3/7 adalah lelaki.
Maka kalau ikut konsep yang sebenar, 3/7 itu kita tulis adalah, kalau semuanya dalam konsep pecahan adalah 7/7. Bagaimana kita tahu? Sebab 7/7 di sini merujuk pada semua murid. Semua 7/7 adalah merujuk kepada semua pekerja. Maka di sini hanya diberi di sini hanya 3/7 adalah lelaki. Ini sebenarnya lelaki. Jadi lelaki berapa? Tak perlu kita carilah sebab dia nak yang perempuan kan. Maka kalau dalam konsep pecahan kita kena tolak. Okey. Jadi 7/7 tolak dengan 3/7, kita akan dapat 4/7. Ini adalah apa? Ini adalah merujuk kepada perempuan. Okey, ini merujuk kepada lelaki. Baik, jadi apa yang kita guna di sini, kita terus tolak saja. Jadi kita nak tahu berapakah nilai yang kita guna ialah yang ini. Okey. Jadi 4/7 daripada 665 orang. Ini yang kita gunakan. Ini kita darab lah. Jadi macam mana kita buat? Okey. Kita buat pengiraan kalau kita letak di sini, iaitu 4 darab dengan 665. Jadi kita selesaikan bentuk lazim. 5 darab 4 20, 6 darab 4 24, 25 26. Okey, 6 darab 4 24, 5 26. Jadi 2660 orang dibahagi dengan 7. Okey, 2660 dibahagi dengan 7. 3 darab 7 adalah 21. Jadi tolak ini 6 tolak 1 5, dan 6 adalah 8 darab 7 56. Dan yang terakhir kosong. Sini sifar. Okey, jawapannya adalah 380 orang. Jadi jawapan akhirnya ini adalah perempuan. Ialah 380 orang. Ini cara pertama lah. Okey, kalau kita lihat di sini, cara pertama tadi kita diberi 665 orang pekerja di sini. Yang pertama ni kita lihat di sini 665 orang pekerja. Jadi 3/7 maksudnya lelaki. Maka 4/7 kita nak yang perempuan kan. Kita nak yang perempuan ini. Okey, maka kita hanya ambil konsep pecahan. Kalau semua pekerja ialah 7/7. Ini lelaki. Dan ini adalah perempuan lepas ditolak. Maka ini adalah ayat dia, 4/7 perempuan darab dengan 665. Okey, kita akan dapat 380 orang. Baik, ini untuk yang pertama lah. Untuk langkah pertama. Baik, tengok yang ke langkah kedua seterusnya. Kita juga boleh buat pengiraan menggunakan langkah seterusnya lah. Okey. Kalau kita buat tadi, kita gunakan cara lain. Okey. Di sini kita gunakan, contohnya kita cari dahulu 3/7 daripada 665 orang. Kita cari ini dulu pun boleh. Okey, caranya kita kira 665 darab dengan 3. 5 darab 3 15. 6 darab 3 18 sama 1 19. 6 darab 18 sama 1 19. 1995 orang. Kemudian kita bahagikan lagi 1995
dibahagi dengan 7. 7 darab 2, 14. Turun 5 tolak 9 tolak 4 adalah 59. Kemudian 8 darab 7, 56. Dan kita kata 35 ialah 7 darab 5, 35. Maka yang lelaki adalah ini, lelaki. Jadi kita ambil semua bilangan pekerja perempuan ialah semua pekerja tadi sebanyak 665 tolak dengan bilangan lelaki orang pun boleh juga buat macam ni. Okey. Bagaimana kita buat? Buat bentuk lazim lah. Okey. 665 tolak 285. Sifar 6 tolak 8 tak boleh. Pinjam 5, ini jadi 16. Jadi 8, 5 tolak 2, 3. 380 orang, sama dengan yang ini. Cuma yang ini tadi kita gunakan konsep pecahan ini. Okey. Harap semua murid faham. Ini pun boleh langkah mana-mana satu, cara satu, ini cara dua. Okey, ini cara satu pun boleh, ini cara pertama pun boleh. Cara satu. Ini. Okey, harap murid boleh faham yang ini. Okey, kalau kita lihat di sini, ini dia tadi, contoh dia. Okey, model polia tadi, apa yang diberi, dicari, ini dua pilihan lah. Boleh gunakan dua cara. Baiklah, kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Encik Lee membeli. Okey, saya besarkan sedikit. Okey. Encik Lee membeli 208 biji durian. Dia memberi 5/8 daripada durian-durian itu kepada jirannya. Hitung bilangan durian yang diberikan kepada jirannya. Ya, dia ada 208 biji durian. Baik, kita lihat soalan ini. Encik Lee membeli 208 biji durian. Dia memberi 5/8 daripada durian-durian itu kepada jirannya. Hitung bilangan durian yang diberikan kepada jirannya. Baik, kita lihat di sini. Sama juga tadi, kita gunakan model polia. Ya, model polia tadi kita gunakan. Yang pertama, diberi model polia. Okay, penyelesaian dia ini. Baik, diberi. Pertama, diberi. Apa yang diberi? Okey, Encik Lee. Encik Lee ada membeli 208 biji durian. Okey. Apa yang dia buat? Dia beri 5/8 daripada durian-durian. Okey. Dia memberi 25 daripada durian. Daripada durian kepada siapa? Kepada jirannya. Okey, beri kepada jirannya, kepada jiran. Okey. Baik, di sini apa yang dicari? Okey, yang kedua, kita lihat. Hitung bilangan durian yang diberikan kepada jirannya. Bilangan durian yang diberikan
kepada jirannya. Kita buat macam ni sebagai latihan lah. Okay. Untuk kita memahami sesuatu soalan. Dan kemudian apa yang dicari. Dicari. Okay, ini yang kedua. Ini adalah maklumat pertama. Baik. Yang kedua, dicari. Dicari. Apa yang kita cari? Okey, bilangan durian yang diberikan. Durian yang diberikan kepada jirannya. Dia ada tanda soal. Biasanya yang terakhir ini adalah ini yang dicari. Okey. Maka bagaimana kita buat? Sama juga. Okey, kita akan menggunakan selesaikan. Baik, apakah operasinya? Ialah darab. Okey. Darab. Baik, kita lihat di sini. Okey, selesaikan. Baik, kita tulis ayat matematik 5/8 daripada berapa bilangan duriannya? 208 biji. Kita jumpa ni, kita terus buat saja. 5/8 darab 208. Baik, kita kira 5 darab 208. Okey. Okey, 5 darab 208. Baik, kita darab 208 darab dengan 5. 8 darab 5 ialah 40. Okey, sifar darab 5 sifar tambah 1 4. Dan 5 darab 2 10. 1040. Okey, 1040 dibagi dengan 8. Okey, 1 darab 8 10, 24. 8 darab 3 24. Dan kosong sifar di sini. Maka yang diberikan kepada jirannya adalah okey, maka sebanyak 130 biji durian diberikan kepada jirannya. Okey, ini adalah soalannya. Baik, kita ke soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Soalan 3 adalah Puan Veni membeli 1/2 kilogram beras. Dia menggunakan 2/3 daripada beras itu untuk membuat bubur. Berapa kilogram beraskah yang digunakan untuk membuat bubur? Okey. Baiklah, kita pergi ke soalan nombor 3.
Saya akan besarkan sedikit. Okey, ini adalah soalannya. Harap murid boleh nampak dengan jelas. Ya, Puan Benny membeli 4/1/2 kilogram beras. Dia menggunakan 2/3 daripada beras itu untuk membuat bubur. Berapa kilogram beraskah yang digunakan untuk membuat bubur? Jadi untuk soalan ni kita terus, kalau kita sudah mahir, kita akan gunakan terus ayat matematik 2/3. Okey, kita gunakan yang ini. Okey, maklumat yang ini kita perlukan maklumat 2/3 yang ini daripada beras. Daripada beras itu. Beras itu merujuk ini. Okey. Maka kita tulis 2/3 daripada beras itu. 4/1/2 kilogram. Okey, kita hati-hati kini kita tengok jawapan dia pun dalam kilogram. Maka 2/3 darab 4/1/2 kilogram. Bagaimana selesaikan soalan ini? Maka kita tengok, kita lihat di sini 4/1/2 kita tukar dulu kepada pecahan tak wajar, iaitu gunakan konsep darab tambah. Okey, kita sudah belajar. Ini darab, ini tambah. Jadi kita pusing di sini saja, ke bawah ke atas. Okey, 2 darab 4 tambah 1/2. Ini menjadi 9/2 kilogram. Bila kita dah dapat ni, baru kita boleh darab terus. 2/3 darab 9/2. Baik. Di sini kita boleh buat dua cara pemansuhan pun boleh. 2 darab 1, 2 darab 2. No. Baik. Kita gunakan dua cara. Satu pemansuhan. Ini cara pemansuhan. 2 darab 1, 2 darab 1. 3 darab 1, 3 darab 3. Kita boleh mansuhkan di situ. Maka pecahan kita akan menjadi 1/1 darab 3/1. Okey, kita darab terus. 3/1 iaitu sama dengan 3 kilogram. Okey. Ini yang pertama. Kalau yang langkah yang kedua, kita darab terus. Cara 2. 2/3 darab 9/2. Darab terus saja. 2 darab 9 bahagi 3 darab 2 sama dengan 18 bahagi dengan 6 adalah 3 kilogram. Okey, ini unit dia. Jangan lupa tulis unit. Baik, harap murid faham. Kita tengok soalan yang keempat. Baik. Susan membeli sebotol susu. Botol itu mengandungi 1/4 liter susu. Susan minum 2/5 daripada susu itu. Berapa liter susulah yang telah diminum oleh Susan? Okey. Baik, kita lihat soalan ini. Kita besarkan sedikit. Soalan keempat. Okey, apa yang kita lihat di sini? Kita ada maklumat berapa liter susu Susan minum susu itu. Ini dia. Baik, kita lihat di sini. Okey, Susan membeli sebotol susu.
Botol itu ada 1/4 liter susu. Susan minum 2/5. Kita gunakan 2/5 daripada 1/4 liter susu. Dia minum yang ini. Baik. Jadi kita gunakan ayat dia. Tukarkan 2/5 darab 1/4 liter. Okey, ini kita tukar terus. Okey. 1/4 liter darab tambah. Okey, dari bawah akan menjadi 5/4 liter susu. Baik, kemudian kita akan darab dia. 2/5 darab 5/4. Okey, kita gunakan pemansuhan 2 darab 1, 2 darab 2, 5 darab 1, 5 darab 1. Dan akan mendapat jawapan 1/1 darab 1/2, 1/2 liter. Setengah liter lah. Okey, ini pengiraan dia. Okey, ataupun kita boleh darab terus yang ini. Bahagian ini 2/5 darab 5/4 ialah 10. 2 darab 5, 5 darab 4. Okey, kita akan dapat 10/4. Jadi kita akan dapat 10/20. Kita masukkan juga menjadi setengah 1/2 liter. Okey, dua-dua ni boleh diterima lah. Okey, soalan ini. Baik, untuk soalan terakhir kita pergi ke soalan satu ujian matematik yang mengandungi 30 soalan. Rashid menjawab 5/6 daripadanya betul. Berapakah bilangan yang salah? Ini adalah konsep yang bertentangan. Betul, salah. Jadi kalau kita lihat di sini, kata kunci yang kita dapat lihat di sini 5. Kita dapat lihat di sini 5/6 adalah betul. Berapakah yang salah? Baik, kita pergi ke soalan itu. Selesaikan. 5/6 daripadanya betul. 5/6 adalah betul. Jadi kalau dalam konsep pecahan tadi 5/6 kita lihat di bawah ini, kalau semua betul 6/6. Ini maksudnya semua betul. Okey. Jadi berapakah yang salah? Tentulah kita dapat 6/6 tolak 5/6 ialah 1/6 adalah salah. Maka soalan ini, berapa bilangan soalan yang salah? Berapakah 1/6 itu? Adalah kita kira 1/6 daripada berapa soalan semuanya? 30. Okey, 30. Satu soalan daripada 30 soalan. Okey, kita jawab. 1/6 darab 30. Kita boleh bangsa juga 6 darab 1, 6 darab 5,
sama dengan 5 soalan yang salah. Okey. Ini 5 soalan yang salah. Okey. Jika kita kira satu lagi cara, kita carikan 5/6. Ini cara satu tadi ya. Kita boleh buat macam ni. Ini cara satu. Cara kedua, 5/6 kita cari dulu daripada 30 soalan. Berapa? 6 darab 1, 6 darab 5. Mendapat 25 soalan. Maka ini yang betul. Jadi bilangan soalan yang salah ialah 30 soalan tolak 25 soalan. Mendapat 5 soalan yang salah. Okey. Ini soalan yang salah. Okey, jawapan dia. Ini kedua-dua cara ni boleh buat sama. Okey. Jadi itu saja perbincangan kita pada pagi ini. Harap semua murid bolehlah mengulang kaji pelajaran di rumah. Kalau tak faham, ingat yang penyelesaian tadi. Cuba dan jumpa di lain masa. Terima kasih.